Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Hari ni hari Khamis, jadi cerita ni harap-harap dapatlah menghiburkan, pada masa yang sama dapatlah memberikan pengajaran. Jadi cerita kali ini memang luar biasa. Nanti Abang terangkan sedikit tentang ceritanya. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia juga, memberikan umur yang diberkati. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan menyampaikan satu epik. Dia bukan cerita lagi lah, dia macam epik. Epik tu tak terjadi. Ini yang terjadi, epik yang terjadi. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada yang menonton cerita Abang yang lepas-lepas memang tahu Abang pernah ceritakan satu kisah keluarga lelaki dan kawan-kawannya pergi mengambil hasil hutan di satu sungai di Sarawak. Nama sungai itu Sungai Bisu. Kalau siapa-siapa yang belum tonton ataupun yang nak tahu tentang cerita Sungai Bisu tu, bolehlah cari tajuknya nama Sungai Bisu. Nanti kalau Abang letakkan link kat bawah nanti. Jadi cerita kali ini adalah sambungan daripada Sungai Bisu, tapi bukanlah berkenaan dengan Sungai Bisu. Ini tentang tempat lain. Tapi waktu Abang baca kisah ni, yang mana emailnya dihantar beberapa hari selepas email yang sebelum ni, memang sangat luar biasa. Memang berdebar. Abang cuba sampaikan sebaiknya seperti mana Abang rasa perasaan tu. Okey. Cerita ni bermula selepas 10 tahun daripada kejadian Sungai Bisu. Mat dengan kawan-kawannya memang dah tak berani langsung nak pergi ke Sungai Bisu. Walaupun ada orang yang ajak. Tujuan orang tu ajak adalah untuk berjumpa, masuk ke kawasan perkampungan tu untuk menguji keberanian ataupun pada masa yang sama menguji ilmu yang ada di orang pelajari. Selalu macam tu. Tapi walaupun apa alasan yang diberikan, Mat tetap juga tak berani. Dia dengan kawan-kawan dia dah bersumpah tidak akan balik semula ke Sungai Bisu dan berjumpa dengan perkampungan tu, kerana dia takut kalau kali kedua dia pergi, mereka tak akan membenarkan Mat pulang. 10 tahun selepas kejadian, waktu ni Mat dah kahwin, dah ada isteri dan beberapa orang anak. Rezekinya murah, setiap tahun beranak, jadi anak ni jadi ramai. Dia orang punya aktiviti keluarga pada waktu tu masih lagi ada yang bertani, tapi tak berapa nak besar. Kebanyakan daripada cara untuk mendapatkan rezeki adalah melalui mengambil hasil-hasil yang ada daripada hutan dan juga ambil ikan, pancing ikan dan juga berburu. Macam itulah cara dia orang nak cari makan. Jadi pada satu hari tu, Mat cakap dengan bini dia nak pergi ke suatu tempat. Jangan risau, dia kata tempat ni walaupun jarang-jarang orang datang, tapi jauh daripada Sungai Bisu. Nama bini dia adalah Aminah lah, kita letak Aminah lah. Jadi dia kata, Aminah jangan risau, Abang Mat nak pergi ke kawasan tu, tapi walaupun tak pernah diterokai, kawasan tu selamat. Bini dia memang tahu, Aminah memang tahu cerita tentang Sungai Bisu, walaupun pada waktu tu dia masih muda. Benda tu sangat kecoh dekat dalam kampung tu. Jadi Aminah kata dia tak rasa macam takut nak pergi, nak benarkan suami dia untuk pergi ke kawasan yang nak diterokai ni. Sebabnya kawasan tu walaupun tak berapa nak jauh, walaupun tak pernah diterokai, tapi tetap juga kalau terjadi kejadian yang sama macam Sungai Bisu. Jadi bini dia beritahu, kalau boleh carilah tempat-tempat yang dekat-dekat aja. Kita mancing sungai, ambillah apa-apa hasil hutan yang ada dekat sekitar. Tapi Mat kata, benda ni jangan risau. Kita pergi ke kawasan yang memang selamat. Dan kalau boleh dia nak dapatkan hasil hutan yang banyak. Kerana selain daripada disimpan untuk makanan, dia nak buat meniaga. Otak-otak bisnes jugalah waktu tu. Waktu tu belum ada mungkin tukar beli barang ke macam tu lah kan. Jadi dia kata jangan risau. Tapi lepas banyak kali dipujuk, tetap juga Mat nak pergi ke kawasan tersebut. Akhirnya bini dia buat keputusan, kalau betul abang nak pergi, saya nak ikut, saya nak teman. Saya tak sanggup nak berenggang dengan abang. Saya cinta orang dulu kan.
tak sanggup nak berenggang dengan abang. Waktu tu Mat rasa macam, alamak ai, kesian pula kalau bini diikut, takut apa-apa terjadi. Lepas tu Mat pun berfikir, akhirnya dia mendapat persetujuan bersama isteri dia, yang mana mereka akan pergi berdua dan ditemani dengan 2 orang lagi anak mereka. Jadi anaknya ramai, yang tinggal kat rumah sebahagian, yang teman mereka berdua dekat dalam hutan ni sekian, 2 orang. Jadi dengan kata lain, waktu mereka ekspedisi masuk ke dalam hutan untuk mencari hasil hutan pada kali ini, mereka pergi berempat. Mat, isteri dia dan 2 orang anak dia. Seorang berumur 9 tahun, seorang berumur 10 tahun. Ataupun seorang berumur 10 tahun, seorang umur 12 tahun. Lebih kurang macam ni. Ni kisah makcik ni punya cerita, kakak ni punya cerita punya nenek moyang. Lebih kurang tahun 18 lebih lah cerita ni. Tahun 1883, macam itulah contohnya. Jadi pada hari yang ditetapkan ni, memang diorang pun bersiap-siap lah. Memang diorang punya jalan yang ada pada waktu tu adalah jalan air. Jadi sebelum bertolak, dia pesan dekat anak-anak dia, kalau apa-apa terjadi, maksudnya kalau air sungai naik tiba-tiba, kami tak akan dapat balik seawalnya. Tunggu air sungai surut, barulah kita boleh balik. Dia pesan ke anak-anak ni yang ada dekat rumah. Anak-anak dia faham lah. Memang dah kejadian hidupnya duduk dengan sungai, kehidupan dengan sungai. Jadi tahu kalau air sungai terlalu pasang, mereka tak boleh nak bergerak sangat-sangat. Jadi pada hari kejadian, Mat, isteri dan 2 orang anak dia pun bertolaklah daripada kampung menaiki sampan. Berdayung, akhirnya sampailah satu tempat yang memang jarang orang pergi. Selalunya orang pergi di kawasan depan-depan hutan je. Ke dalam hutan tu belum lagi ditorokai. Jadi diyakini dekat dalam-dalam tu ada banyak lagi hasil hutan yang boleh diambil, disimpan dan juga dijual. Jadi selepas sampai dekat lokasi, ditambatlah sampan tu dekat satu batang kayu dan mereka berempat pun naiklah ke atas. Bila sampai dekat atas, dikutiplah hasil hutan. Tapi memang seperti yang dijangka, di pinggir-pinggir sungai hasil-hasil hutannya tak berapa nak banyak. Masih ada lagi pucuk paku, pucuk rebung, pucuk segala macam pucuk. Cumanya kuantitinya dah tak berapa nak banyak. Mungkin dah ada orang datang dan yang petik-petik. Jadi diorang pun petik lagi, sampaikan bekalan yang diorang ada tu tidak begitu banyak. Kalau ikutkan tak boleh nak simpan pun sampai seminggu. Jadi waktu duduk-duduk makan-makan tu, Mat cakap dengan isteri dia, apa kata kita pergi ke dalam sedikit. Sebab bila dah ke dalam tu, mungkin tempat tu tak diterokai lagi, orang tak datang lagi, jadi banyaklah hasil hutan. Bila dia kata setuju, sebab pada waktu tu masih lagi awal siang, lebih kurang pukul 11 pagi nak ke pukul 12. Tanah masih terang, walaupun hutan dia punya pokok bercantum-cantum pucuknya, maksudnya pokok-pokoknya rimbun, tapi masih lagi keadaan siang. Jadi mereka pun selepas habis berehat, minum, diorang pun bergeraklah masuk ke dalam hutan. Dikutiplah hasil hutan. Semakin ke dalam hasil hutannya, semakin banyak. Petik, tiba-tiba hujan turun. Bila hujan turun, keadaan dah jadi macam licin sikit. Jadi bini dia tanya dengan Mat, macam mana? Hasil hutan kita tak banyak, nak terus balik ke atau macam mana? Suami dia kata, Mat kata macam ni, kita tak boleh balik. Sebab kalau kita balik pun air sungai tengah naik. Bila air sungai tengah naik, keadaan sungai akan bergelora. Kalau kita bawa barang dekat dalam sampan dan barang tu banyak, benda tu akan membahayakan kita nak beranak. Jadi nak buat macam mana bang? Dia kata, tak apa, kita masuk ke dalam lagi, kita cari hasil hutan lagi. Mana-mana yang kita dapat lebih, selain daripada kita buat jualan, kita boleh sedekah-sedekah dengan jiran-jiran. Jadi niatnya dah baik. Jadi diorang pun dalam keadaan hujan-hujan yang tak berapa nak lebat sangat, sebab pokok-pokok ada pada waktu tu kan. Jadi pokok-pokok tu bertindak sebagai payung lah. Jadi masuklah diorang ke dalam, sampailah diorang sampai dekat satu sungai. Bila sampai dekat, sebenarnya dia kata keadaan sungai tu tak adalah begitu dalam sangat. Dia paras-paras pinggang je lah sungai tu. Sebab yelah, orang yang biasa dengan hutan, dia boleh teka keadaan kedalaman sungai, tengok daripada aliran, tengok daripada lekuk sungai. Jadi dia pun sampai dekat tepi sungai. Bini dia tanya, macam mana kita nak merentas sungai ni? Sungai ni agak laju sebabnya hujan turun. Okeylah, dia orang kata tunggulah sekejap sampai hujan tu teduh, nanti kita merentas sungai, dia kata. Jadi waktu tengah nak tengok kiri tengok kanan tu, tiba-tiba anak dia yang salah seorang tu yang berumur 10 tahun,
Anak 10 tahun ni lah yang cerita kepada keturunannya. Okey. Jadi anak yang umur 10 tahun cakap, mak abah, cuba tengok dekat situ. Macam ada batang balak, dia kata. Kita boleh naik atas batang balak tu, kita boleh merentas sungai tu. Batang balak tu pula betul-betul kedudukannya dekat tengah-tengah sungai. Jadi dengan kata lain, kalau naik batang balak tu bolehlah merentas sungai tu. Dia pun berkejarlah dekat batang balak tu. Mujur lah ada batang balak tu. Dia kata besar pula batang balak tu. Jadi naik atas batang balak tu, dia punya tahap besar batang balak tu, sampaikan mereka tak perlu naik berpimpin-pimpin tangan, berpegang-pegang. Sebabnya bila naik atas batang balak tu, keadaan badan mereka memang stabil. Jadi dia pun naiklah. Empat beranak ni naik atas batang balak tu, merentaslah sungai sampailah dekat ujung batang balak tu, turun. Sungai memang agak besar lah juga, dia kata. Jadi lepas turun tu, dia orang pun pergilah masuk ke dalam. Waktu tu hujan renyai-renyai dah makin, hujan dah semakin renyai-renyai, dah tak makin lebat. Dia orang pun masuklah ke dekat dalam. Bila masuk dekat dalam, banyaklah hasil hutan. Merentas sungai tu, dia punya hasil hutan lagi, Alhamdulillah. Dia kata ini bagus ni, ini buat mak temah, ni buat mak Esa yang dah tak ada suami, yang anak-anak pun tak ada. Dia kata kita ambil lah banyak-banyak, kita buat jualan, dan pada masa yang sama kita buat sedekah. Bila dengar macam tu, isteri pun rasa bersemangat lah kan, sebab ingatkan dekat kampung ada banyak ibu-ibu tunggal, makcik-makcik yang dah tak ada keluarga. Jadi dibolehkanlah bagi hasil hutan ni kepada mereka. Kutip punya kutip dah habis kutip, lebih kurang dia orang punya lamanya tu lebih kurang pukul 1 ke pukul 2 tengah hari. Jadi dia orang pun gunakan air embun-embun yang ada, dia orang pun berehat-rehat, minum-minum dulu. Jadi dia kata ini dah sampai pukul 1 pukul 2, kita kena balik segera, sebabnya nanti kita nak sembahyang Zuhur, kita nak bersiap-siap lagi, lebih kurang pukul 1 macam tu lah. Jadi diorang pun bersiap-siap lah, bungkus-bungkus lah semua barang. Diorang pun nak patah balik, nak balik semula. Sewaktu nak patah balik semula tu, diorang lalu jalan yang sama, lalu kawasan yang sama. Bila sampai dekat tepi sungai, diorang cari mana batang balak tadi. Jadi anak dia kata, mana batang balak tadi, ada balak besar dekat sini. Dia punya pemeluk lebih kurang 3 peluk orang dewasa lah besar dia. Mana batang balak ni? Pada waktu tu yang berubah muka adalah Mat. Sampaikan isteri dia perasan, bang, kenapa muka abang pelik? Kenapa muka abang pucat semacam je? Jadi dia tak cakap apa-apa. Mat tak cakap apa-apa. Waktu isteri dia dengan anak-anak dia macam termangu-mangu lah, mana pergi batang balak, mana pergi batang balak. Terus Mat keluarkan ayat daripada mulut dia. Mungkin sungai yang lalu tadi tu deras sangat agaknya, sampaikan batang balak tu boleh terhanyut sekali. Oh, logik lah dia kata. Walaupun tak berapa nak logik sangat, sebab air sungai tu memang dengan batang balak tu tak seiring. Maksudnya air sungai yang mengalir tu sebenarnya tak boleh nak menolak batang balak yang besar tu. Cumanya mungkin keadaan hujan dan licin dan batang balak tu terhanyut dengan air. Oh, logik. Jadi macam mana kita nak merentas? Mat cakap macam ni. Dia cakap dengan bini dia, awak pegang anak kita seorang, saya pegang anak seorang. Awak merentas dulu, lepas tu saya akan merentas kemudian. Pada waktu tu memang muka Mat dah berubah, sampai bini dia kata, bang kenapa bang? Bang kenapa bang? Jadi bini dia pun merentas dulu. Air sungai tak berapa nak dalam, lebih kurang parat peha, parat pinggang lah macam tu, tak berapa dalam dia kata. Jadi bini dia pun merentas. Waktu bini dia merentas, Mat dah pegang parang tahu dekat tangan. Dia dah apa-apa yang terjadi dia akan serbu. Dia perhati keadaan dalam air untuk pastikan bini dia dalam keadaan yang selamat. Jadi selepas bini dia habis merentas, barulah dia merentas. Kenapa dia berasingan? Sebab dia kata kalau seorang pergi, seorang selamat. Maksudnya kalau seorang meninggal, seorang lagi selamat. Dia orang tak boleh merentas serentak. Jadi selepas bini dia habis merentas, dia pula merentas. Sampai dekat tengah-tengah sungai, tiba-tiba Mat dengar dekat daripada belakang bunyi kuat sangat. Sampaikan anak dia yang pegang, yang didokong pada waktu tu, abah bunyi apa tu? Dia kata, bunyi macam rusa, tapi tak macam rusa. Bunyi gajah pun. Waktu tu Mat tak bercakap, Mat senyap, Mat tak pandang anak dia. Mat teruskan perjalanan sampai dekat tebing sungai. Bila sampai dekat tebing sungai, Mat dapatkan isteri dengan anak dia. Lepas tu isteri dia tanya, bang, bunyi apa tu? Dia kata, kita tak boleh nak buat apa-apa, kata Mat. Kita teruskan perjalanan. Jadi diorang pun teruskan perjalanan. Waktu mereka baru nak merentas, nak mulakan perjalanan, sekali lagi mereka dengar daripada
seberang sungai, suara yang sama. Kuat sangat dia kata. Macam orang menghela nafas, tapi nafas yang kuat, yang besar di seberang sungai. Bila dengar suara yang menghela tu, salah seorang daripada anak Mat paling ke belakang dan bertanya, apa benda tu bah suara tu? Mat terus sentap tangan anak dia dan diorang pun terus berjalan. Sewaktu sepanjang perjalanan tu, Mat baca berkumat kamit beberapa surah potong ayat Al-Quran. Bini dia sampai sedar yang keadaan mereka sebenarnya betul-betul kritikal. Mereka jalan begitu laju. Sewaktu mereka dah berjalan lebih kurang 10 meter, tiba-tiba dengar bunyi seperti pokok-pokok terkuak. Pokok-pokok yang dalam hutan tu bukan pokok-pokok kecil tau, pokok-pokok balak, tapi dengar macam pokok-pokok balak tu ditolak, terkuak. Waktu tu Mat dah berlari, bini dia dah berlari sambil pimpin tangan anak je. Sampaikan beberapa kali anak dia nak terjatuh. Mereka terus berjalan dengan sangat laju sambil Mat dan isterinya beristighfar, berselawat, mohon pertolongan kepada Allah supaya mereka semua selamat. Diorang berjalan dengan keadaan laju, tapi tidak boleh terlalu laju sebab di tangan mereka, di kepala mereka ada hasil-hasil hutan yang dibawa, yang menyebabkan perjalanan mereka semakin lambat. Sewaktu mereka terus berlari dan Mat tiba bercakap dengan isteri dia, awak buang apa yang ada atas kepala, buang apa yang awak pegang aja anak. Jadi isteri dia tanpa banyak soal buang hasil hutan yang dijunjung dan dipegang ke tepi. Dan Mat pun buat pertindakan yang sama. Mereka semua berlari. Sekarang ni mereka bukan lagi berjalan disebabkan tak ada beban yang mereka bawa. Mereka berlari sebersungguh-sungguhnya. Sewaktu mereka berlari, bunyi helaan nafas tu semakin kuat yang ada di belakang, seolah-olah mengejar mereka sekeluarga. Mereka semua berlari dan akhirnya salah seorang daripada anak Mat terjatuh sebabnya tersadung pokok kayu. Dan disebabkan anak dia terjatuh, terpaksalah Mat sauk anak dia, dokong anak dia. Bila Mat dokong anak dia, isteri dia buat tindakan yang sama. Isteri dia dokong anak perempuan mereka yang berumur 10 tahun dan mereka mula berlari. Sewaktu mereka mula berlari, keadaan menjadi semakin tegang bila bunyi helaan tu semakin dekat. Bagaimana mereka tahu? Sebabnya bunyi pokok-pokok yang terkuak yang ada dekat belakang mereka tu semakin lama semakin mendekat. Mereka semua berlari ketakutan, sampaikan Mat lari lebih laju daripada isteri dia dan Mat pegang tangan isteri dia untuk mengelakkan daripada isteri ni jatuh, dan mereka berlari berpimpin tangan sekuat-kuatnya di dalam hutan. Walaupun macam tu keadaan tak boleh nak jadi begitu laju sebab di dalam hutan tu bukanlah keadaannya landai, penuh dengan pokok-pokok dan juga akar-akar kayu, banyak halangan-halangannya. Mereka terus berlari, akhirnya sampai dekat tepi tebing. Waktu tu air sungai tengah naik dan Mat cakap dengan isteri dia, masuk dekat dalam sungai. Masuk dalam sungai pula, masuk dekat dalam sampan. Anak dia dengan isteri dia turun dekat dalam sampan, begitu juga dengan Mat. Waktu tu bunyi helaan nafas tu seolah-olah berhenti dan memerhatikan daripada jauh, dan bunyi pokok-pokok yang terkuak tak ada lagi kedengaran. Seolah-olahnya benda tu tak nak keluar daripada kawasan hutan. Kalau dia terkeluar daripada kawasan hutan, kita semua akan boleh nampak apa sebenarnya yang berlaku. Jadi waktu tu dekat atas sampan tu, Mat berkayuh. Mat ingatkan dia dah selamat. Dia ingatkan semuanya dalam keadaan yang selamat selepas mereka semua dah masuk dekat dalam sampan. Sewaktu Mat berkayuh, tiba-tiba Mat dengan isteri dia dengar bunyi sesuatu yang masuk ke dalam air. Waktu tu isteri dia nak paling ke belakang. Mat yang nampak segalanya. Mat tengok bila bini dia dah mula nak paling ke belakang, Mat pegang kepala isterinya, jangan berpaling, tolong abang berkayuh. Jadi pada waktu tu Mat dengan isteri dia sama-sama berdayung. Walaupun keadaan begitu penat, tapi mereka berdua berdayung dengan sekuat-kuatnya sampaikan mereka punya dayungan tu sampai dekat kawasan perkampungan. Mereka dah tak hiraukan apa bunyi yang ada di belakang yang mengejar mereka. Yang penting keluarga
keluarga mereka selamat. Bila sampai dekat kawasan kampung, dekat tebing sungai, Mat dengan isteri dia betul-betul kelelahan. Tak boleh nak cakap, dia punya penat tu sebab seharian dah cari hasil hutan. Tapi baliknya terpaksa berkayuh dengan begitu gigih. Sampai dekat sungai, Mat terus ajak bini dia dengan anak dia naik. Bila sampai dekat tebing, mereka terbaring, kepenatan, tak tahu nak cakap. Sampai anak-anak rasa tergamam. Sebab nak takut tapi tak nampak apa bendanya. Sewaktu mereka berehat-rehat dekat tepi tebing, tak adalah berehat tapi menghela kepenatan dekat tepi tebing, tiba-tiba anak dia bertanya, "Ayah, sebenarnya apa benda yang kita lari? Kita lari daripada apa?" Dia kata. Ayah dia kata, "Nanti ayah akan ceritakan, tapi bukan sekarang." Lepas tu anak dia cakap, anak dia sambung, "Tadi masa naik dekat atas pokok kayu," dia kata, "abang sebenarnya tersadung, hampir tersadung sebab abang terlanggar sesuatu. Abang terlanggar ini." Dia tunjukkan seperti satu sisik yang besarnya macam buku tulis. Sisik tu. Waktu tu isteri Mat dan semuanya terkejut. Itu adalah seperti sisik ular. Sisik tu seolah-olah macam ular tu bersalin kulit. Dan ada kulit-kulit yang belum tertanggal habis sewaktu mereka naik dekat atas badan benda tu, dan menyebabkan si anak ni tersadung pada salah satu kulit yang mula mengelupas. Jadi kulit tu diambil, disimpan dalam poket. Dia tak cerita dekat mak ayah dia. Bila dah balik sampai rumah baru dia cerita. Waktu tu Mat tengok sisik yang dia pegang, yang anak dia tunjukkan tu. Bini dia jadi trauma. Sebab apa yang mereka nampak memang sisik besar. Sisik yang kalau ikutkan benda tu sangat menakutkan. Besarnya sampaikan bila dinaik atasnya masih lagi dalam keadaan yang stabil. Dia punya besar lebih kurang 3 ke 4 pemeluk orang dewasa. Keadaan bini dia, mak mereka dia rasa macam tertekan bila tengok dengan apa yang berlaku. Mak dia terus sambar sisik tu dan terus dicempakkan dalam sungai. Dan dihanyuti dalam sungai. Pada waktu tu sungai laju. Sebenarnya Mat tak kasih bini dia nak cempak sebab benda tu boleh jadikan bukti tentang kehadiran makhluk lain di dalam hutan. Tapi bila bini dia dah cempak, sebab bini dia terlalu trauma. Dan sejak daripada tu mereka tak pergi ke kawasan tu. Dan mereka belajar untuk bercucuk tanam. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap ceritanya tersampailah dengan tahap kesuspenan yang maksimum. Abang cuba untuk sebaiknya menyampaikannya. Sebab waktu abang dapat email tu baca, abang rasa betul-betul. Nak tahu tak abang baca dekat mana? Abang baca waktu tu, waktu pukul 8 ke 9, 9 ke 10 malam. Lepas-lepas semayang isyak kita pergi makan kan, bujang pergi makan. Waktu tu lah abang baca. Waktu dekat kedai, tengah riuh-riuh orang, tapi abang boleh fokus baca. Rasa, lain macam cerita ni. Jadi harap-harap ceritanya dapatlah menghiburkan. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada seorang isteri yang bernama Nadirah. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat suami dia yang bernama Muhammad Safwan, yang mana hari jadinya jatuh pada 29 hari bulan 2, iaitu hari ini. Jadi dengan ucapan selamat hari jadi buat suami tercinta. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan serta sentiasa mendapat rahmat Allah. Di kesempatan ini juga pihak JSPL abang nak mengucapkan, JSPL Kelang mengucapkan selamat hari jadi buat Iman Taylor, yang mana hari jadinya jatuh pada 28 hari bulan 2. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Hari tu macam ada abang sampaikan ucapan mohon doa Iman Taylor dalam keadaan tak sihat, tapi abang harap kali ini Iman Taylor sudah pun sihat. Selamat hari jadi buat Iman Taylor. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang adik yang bernama Mizi. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat kakak dia, iaitu Suryati Ramli, yang mana hari jadinya jatuh pada 29 hari bulan 2, dengan ucapan selamat hari jadi buat kakak tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan rezeki yang melimpah ruah, panjangkan umur, murahkan rezeki dan sentiasa dirahmati Allah. Amin.
Ucapan yang keempat datangnya daripada seorang kakak yang bernama Zifah. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat adiknya yang bernama Nur Madinah, yang mana hari jadinya jatuh pada 27 hari bulan 2, dengan ucapan selamat hari jadi buat adik tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmati dengan memberikan rezeki yang melimpah ruah, kehidupan yang baik, umur yang diberkati, dan selamat dunia akhirat. Amin. Dan ucapan yang terakhir datangnya daripada seorang bonda, iaitu Diana Harman. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anak dia, Nur Ain Syahirah Jasni, yang mana hari jadinya jatuh pada 20 hari bulan 2 yang lepas, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak dia tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu dengan memberikan rezeki yang melimpah ruah, umur yang diberkati, panjangkan umur, dipermudahkan segala urusan, dan mendapat masa depan yang cukup cemerlang. Ibu doakan semoga anakku sentiasa dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang bersyukur sangat-sangat. Terima kasih pada semua yang menghantarkan cerita. Abang setiap kali nak sampaikan cerita, abang rasa teruja gila sebab cerita yang abang dapat memang luar biasa. Hingga berjumpa lagi esok hari Jumaat, hari terakhir dalam minggu ni, dengan cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.